Kita tengok contoh-contoh soalan bagi setiap bahagian, ya. Kita ada 4 bahagian tadi, ya. Jadi kita akan lihat contoh soalan bagi setiap bahagian. Baik, Doktor. Kita tengok contoh soalan bagi bahagian 1 dulu, ya. Bahagian A, minta maaf, ya. Bahagian A ini soalan tata bahasa. Ni memang nak minta Aiman jawab ni, ya. Okey. Soalan 1 untuk soalan tata bahasa. Okey, dalam bahagian A ni, ya, apa yang diuji adalah aspek tata bahasa, ya. Bahagian A dia sub bahagian A, ya, sub bahagian A. Soalan yang tadi kita tengok pada format 3 hingga 5 soalan. So jadi ini adalah contoh soalan tata bahasa yang kita berikan. Okey, ini adalah dalam konteks ataupun dalam tajuk penggunaan kata atau ketepatan kata, atau istilahnya adalah morfologi, ya. Okey, jadi kita tengok soalan 1 ni, pilih jawapan yang paling sesuai. Okey. Pokok jambu yang ditanam oleh ayah di halaman rumah sedang berbuah, tempat kosong, titik. Adakah A lebat, B padat, C penuh, atau D tebal? Aduh, Doktor. Maksud perkataan tu membawa maksud yang seakan-akan sama. Hampir sama, tapi satu jawapan saja. Satu jawapan saja. Okay. Betul atau salah? Okey. Jawapannya saya cuba, Doktor, ya. Ya. Murid-murid jawapannya apa? Saya cuba jawapan A. Betul ke, Doktor? Pandai. Tak perlulah, ya, buat tuition lain, ya. Okey, betul, ya. Jadi jawapannya ialah Okey, jawapannya adalah A. Lepat, ya. A. Alright. Kita terus kepada, ya, soalan 2. Yang ini konteksnya adalah sintaksis. Tapi tak suruh Aiman jawab dah, ya. Kita tengok contoh saja, ya. Kita tengok contoh saja. Okey. Pilih jawapan yang paling sesuai, ya. Sintaksis ataupun penggunaan ayat yang betul, ya. Pilih ayat yang betul. A, dia suka tidur di waktu siang. Okey. B, Faizah memberikan hadiah pada rakannya. C, Anissa menjahit baju kurung untuk adiknya. D, rasa buah durian daripada Dusun Datuk sangat sedap, pun 1 markah, ya. Okey, ini adalah contoh soalan sintaksis. Jadi dalam bahagian A, sub bahagian A ni akan ada soalan tata bahasa begini, ya. 1 soalan morfologi, 1 soalan sintaksis atau penggunaan kata dan ayat yang betul, ya. Kita teruskan kepada sub soalan bahagian A juga. Ini adalah soalan pemahaman petikan. Yang ini saya rasa macam nak minta Aiman tolong bacakan petikan. Boleh, Aiman? Boleh, Doktor. Ya. Baik. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Okey, petikannya adalah, nama saya Azira. Saya murid tahun 4 Permata. Ketua kelas saya bernama Wani. Dia seorang yang rajin dan bertanggungjawab. Sebelum sesi pembelajaran bermula, kami dan rakan-rakan akan mengemas dan membersihkan kelas mengikut jadual tugasan. Tugas-tugas yang dilakukan ialah menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, mengelap tingkap, membuang sampah dan memadamkan papan putih. Wani akan memastikan kami selesai melakukan tugas masing-masing sebelum loceng sesi pembelajaran berbunyi. Kemudian kami akan segera berada di tempat duduk masing-masing sementara menunggu guru masuk ke dalam kelas. Masya Allah. Sangat baik intonasinya. Terima kasih, Cikgu. Okey, watak cikgu pula, ya. Okey, betul, ya. Jadi daripada petikan tadi, okey, murid perlu menjawab soalan-soalan, ya, pemahaman petikan, ya. Yang pertama untuk mencari maklumat dalam tu secara tersurat, ya. Juga akan ada beberapa soalan yang digunakan untuk menganalisis, ya, pemahaman murid. Okey, kita tengok soalan 1 ni, ya. Tapi kita tak minta Aiman jawablah sebab dah minta Aiman baca tadi, ya. Suspense saya, Doktor. Okey, baik, seterusnya, ya. Bilakah Azira dan rakan-rakannya membersihkan kelas? Okey, jadi kat sini ada jawapan, ya. Murid perlu memahami petikan dan menjawab soalan pemahaman petikan ini. Okey, seterusnya saya tunjuk beberapa soalan lagi, contoh soalan. Okey, yang ini menganalisis sikit, ya. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Jadi murid perlu menganalisis maklumat yang terdapat dalam petikan untuk menjawab soalan ni, ya. Baik.
Seterusnya, ini pun sama, ya. Soalan ketiga, berikut ialah cara menjaga kebersihan kelas berdasarkan petikan kecuali apa yang tak disebut dalam petikan, ya. Apa yang tak disebut? Padam papan putih, menyapu sampah, mengelap tingkap, membersihkan kerusi. Apa yang tak disebut, Aiman? Membersihkan kerusi. Ya, mengelap kerusi, membersihkan kerusi. Pandai. Aiman ingat, ya. Okey. Maksudnya berdasarkan petikan, murid tengok, ya, dan analisis, ya. Seterusnya kita tengok kepada ini adalah sub bahagian A lagi untuk pemahaman petikan teks pelbagai, ya. Teks pelbagai ada dua bahan, ya. Bahan yang dalam contoh ini adalah satu bahan grafik, yang kedua petikan. Okey. Daripada ini murid akan menjawab soalan-soalan, ya. Pertama soalan tata bahasa, ya. Tata bahasa ini adalah tata bahasa bersepadu, ya. Kemudian yang kedua soalan-soalan pemahaman petikan jugalah, dan ada dua soalan atau satu atau dua soalan murid perlu menjawab berdasarkan kedua-dua bahan yang diberi. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B pemahaman petikan yang ini soalan subjektif, ya. Jawapan perlu ditulis atau objektif pelbagai bentuk yang boleh garis dan sebagainya, ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh format lama UPSR dalam bahagian soalan 25 kalau format lama UPSR lah, ya. Jadi murid pilih dan tandakan bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Okey. Kita terus kepada, ya, yang ni saya rasa kita laju, ya. Kita terus kepada contoh soalan bahagian B. Ini penting, respon kritis dan kreatif, ya. Murid akan diberikan, kan, dengan satu situasi, kemudian murid akan berikan pendapat atau mungkin cadangan, mungkin tindakan, mungkin ramalan terhadap situasi yang diberikan. Yang ni membawa wajaran 5 markah, ya. Maka murid perlu menulis dalam ruangan yang disediakan. Contoh sini, kamu dan rakan-rakan sedang menyertai aktiviti perkemahan di hutan rekreasi. Seorang rakan kamu terjatuh ketika menjalani latihan kawat. Kakinya luka dan berdarah. Jadi, sebagai seorang rakan, apakah yang akan kamu lakukan? Jadi, murid perlu menyatakan apakah tindakan yang akan dilakukan. Baik, seterusnya, kita pergi kepada contoh soalan bahagian C. Ini untuk penulisan perenggan, ya. Okey, untuk penulisan perenggan ini akan diberikan satu bahan rangsangan, sama ada grafik, gambar, mungkin rangkai kata, ya. Murid perlu menulis ini mungkin pendapat tentang faedah-faedah daripada aktiviti yang dinyatakan, yang diberikan dalam grafik tersebut, ya. Panjang jawapan, ini penting, ya. Tidak boleh lebih daripada 50 patah perkataan dengan wajaran markah 10 markah sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian D, iaitu penulisan karangan. Yang ini pun sama dengan format UPSR yang lama, cuma yang membezakannya ialah kita ada satu bahan grafik atau bahan rangsangan yang diberikan. Dan lagi menarik, ya, kita memerlukan pemikiran kritis dan kreatif murid, ya, untuk menghasilkan satu penulisan, ya, sesuai dengan apa yang dipelajari dan kehendak tugasan. Kalau kita tengok sini, kehendak tugasannya tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat atau tidak berformat. Okay. Itu yang membezakan. Dulu kita dah bagi siap-siap karangan berformat satu, karangan tidak berformat satu. Sekarang kita bagi bahan rangsangan, murid sendiri akan pilih, mereka perlu menulis sama ada karangan berformat atau tidak berformat. Tapi perlu diingat, jika murid menulis dalam bentuk karangan berformat, contoh kalau yang ini kita buat karangan catatan, jadi murid perlu ikut format karangan catatan itu. Kalau murid pilih untuk menulis karangan cerita, jadi gunakanlah format karangan cerita. Jadi rubrik itu akan menentukan bagaimana penulisan murid itu, sama ada berada di aras cemerlang atau berada di aras sederhana atau memuaskan dan sebagainya, ya. Jadi ini membantu murid sebenarnya, kan, untuk mengeksplor
untuk membantu murid untuk menulis dengan lebih baik berdasarkan bahan ransangan, ya, sebab kita dah bagi, ya, dengan idea-idea yang mungkin bercambah, ya, dengan saya rasa macam-macam idea yang murid-murid boleh tulis, ya, dengan 20 markah ini wajarannya. Okey. Mungkin ada sedikit tips doktor untuk penulisan 20 markah ni banyak doktor kan. Mungkin ada tips mudah macam mana murid-murid kita di rumah nak dapat markah 20 markah ni. Mungkin ada sedikit tak perkongsian daripada doktor? Okey. Baik, sebenarnya kalau menulis ni dia kena ikut sekuen ataupun kita ada pendahuluan, kita ada isi, kemudian uraian isi, kalau ada contoh, kemudian ada penutup. Itu sebenarnya dah cukup melayakkan murid untuk dapat cemerlang. Ya. Yang penting ialah dari segi kematangan idea dan ada huraian. Kalau letak idea sahaja, tak ada huraian, okey. Jadi dia tak nampak perkembangan idea itu, ya. Okey. Pendahuluan, ada isi, ada huraian, ada contoh dan juga penutup. Okey, itu pun dah lebih daripada 50 dah kan doktor. Mungkin ada sedikit rumusan daripada doktor tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini doktor. Okey. Baik. Daripada apa yang kita telah lihat, format dan contoh soalan, jadi saya harap ia akan memberikan sedikit panduan kepada murid-murid, kepada guru-guru, kepada ibu bapa tentang bagaimana untuk memfokuskan pengajaran dan pembelajaran seterusnya, ya. Jangan risau, ya. Murid-murid jangan risau. Apa yang dipelajari dalam kelas itulah yang diuji. Kerana pentaksiran sumatif ini adalah sebenarnya rumusan kepada sesi PDP di dalam kelas yang akan berlaku dalam satu tempoh sama ada pertengahan atau akhir tahun itu sendiri. Okey, terima kasih banyak doktor atas penjelasan yang diberikan dalam slot pentaksiran sumatif kita pada hari ini. Murid-murid, terima kasih saya ucapkan.